Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-97. InsyaAllah, pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-38 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ard. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Wahai orang yang beriman, mengapa kamu apabila dikatakan kepada kamu pergilah beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa keberatan dan suka tinggal menikmati kesenangan di tempat masing-masing? Adakah kamu lebih suka dengan kehidupan dunia daripada akhirat? Kesukaan kamu itu salah kerana kesenangan hidup di dunia ini hanya sedikit jua berbanding dengan kesenangan hidup di akhirat kelak. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa perkataan as-saqaltum diambil daripada perkataan saqula yang bermaksud berat. Perkataan tasaqaltum mengandungi makna menampakkan beratnya sesuatu. Ini bermakna sesuatu perkara itu sebenarnya tidak berat, tetapi hanya mereka sahaja yang enggan menampakkannya sebagai sesuatu yang berat. Dalam hal ini, perkara yang berat itu merupakan memenuhi panggilan jihad. Dari sudut lain, apabila sesuatu yang berat itu dipikul, ia mengakibatkan lambatnya bergerak. Atas dasar itu, sebahagian ulama' berpendapat perkataan dalam erti berlambat-lambat. Maka lambat itu bukan kerana bebanan yang berat dan ketidakmampuan untuk memikul bebanan, tetapi disebabkan ada sebab lain yang tidak wajar dijadikan alasan. Al-Biqai berpendapat hubungan ayat ke-38 surah At-Taubah dengan ayat sebelum ini, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk berjihad di jalan Allah dan menolak segala alasan yang menghalang untuk melakukannya. Selain itu, ayat ke-38 surah At-Taubah ini menjelaskan bahawa keutamaan berjihad tidak harus dikaitkan dengan bulan-bulan tertentu seperti mana yang ditempuhi oleh kaum musyrikin sehingga mereka melakukan penundaan bulan haram. Maka berdasarkan ayat ini, sebahagian kaum muslimin diberi teguran kerana enggan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke medan peperangan di Tabuk. Sidang pendengar yang dimuliakan, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-38 surah At-Taubah bahawa tanda kebenaran iman seseorang adalah berjihad dan amalan soleh serta memberikan jiwa dan hartanya di jalan Allah. Selain itu, ayat ke-38 surah At-Taubah ini juga menjelaskan bahawa kenikmatan hidup di dunia ini, jika kita bandingkan dengan kenikmatan hidup di akhirat,
Sesungguhnya tidak seberapa nilainya, melainkan sangat sedikit. Kenikmatan hidup di dunia masih diliputi oleh pelbagai kerisauan dan kegelisahan. Sedangkan kenikmatan hidup di akhirat kekal selama-lamanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan kenikmatan hidup di dunia ini jika dibandingkan dengan nikmat kehidupan akhirat seperti orang yang mencelup jarinya ke dalam air laut, kemudian dia menariknya semula. Perbuatan ini jika kita perhatikan tidak meninggalkan bekas air pun. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menyatakan lagi, tiada sesiapa pun tidak dapat memberi sebarang kemudaratan walaupun sedikit kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Subhanahu Ta'ala maha berkuasa dalam melaksanakan apa jua perkara. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab tafsir mereka, Tafsir Mubin, mentafsirkan ayat ke-38 surah At-Taubah ini bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi teguran dengan penuh tegas akan sikap orang yang beriman yang mana mereka lebih memilih untuk berseronok dengan kehidupan di rumah dan di kampung halaman berbanding keluar berjihad di jalan Allah Ta'ala. Dalam konteks asal, ayat ke-38 surah At-Taubah ini ditujukan kepada mereka yang malas keluar berperang di medan peperangan Tabuk. Adakah kalian lebih suka membuat pilihan yang tidak betul, iaitu memberi keutamaan kepada keseronokan dan kesenangan hidup dunia yang sementara dengan mengetepikan kehidupan akhirat yang kekal abadi? Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-38 surah At-Taubah ini menjelaskan bahawa bermula dari ayat ini sehingga akhir surah At-Taubah, ia merupakan pembicaraan berkaitan peperangan Tabuk. Seperti kita tahu, 3 pihak musuh yang dihadapi Islam. Pertama, kaum musyrikin yang berpusat di Mekah. Maka dengan menaklukkan Mekah dan kemenangan di Hunain, peperangan besar-besaran berlaku dari pihak musyrikin boleh dikatakan sudah berakhir. Pihak kedua ialah Yahudi dengan pengusiran Bani Nadir dan penumpasan secara besar-besaran atas Bani Quraizah dan penaklukan benteng pertahanan mereka di Khaybar. Peperangan dengan Yahudi sudah tidak ada lagi. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih wajib menghadapi pihak ketiga, iaitu bangsa Rom yang menguasai tanah Arab sebelah utara, iaitu negara Syam yang diikuti oleh bangsa Arab sendiri yang telah memeluk agama Nasrani. Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-38 surah At-Taubah ini menyatakan lagi, sementara ada sebahagian orang yang beriman mengatasi kesulitan yang dialami ketika membuat persediaan berjihad, ada pula golongan yang hati mereka lemah. Mereka mengemukakan pelbagai alasan yang remeh. Datanglah ayat-ayat ini mengecam orang yang lemah iman itu dan memberi peringatan kepada orang yang beriman akan bahayanya perpecahan sesama sendiri. Dinamakan surah At-Taubah kerana Allah Ta'ala telah memberi ampun kepada Rasulullah SAW dan semua orang yang beriman yang mengikuti peperangan dari segala kesilapan dan kekhilafahan. Mereka telah selamat pulang setelah mengerjakan tugasan yang amat berat itu. Manakala Dr. Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi ketika mentafsirkan ayat ke-38 surah At-Taubah dengan pentafsiran ringkas, berjihad dan berperang untuk tujuan yang baik. Orang yang bodoh ialah mereka yang sudah hanyut dalam perkara yang remeh. Mereka mempunyai masalah rohani. Pilihannya antara 2 jalan, iaitu sama ada perjalanan yang mulia mengikuti pemimpin yang baik atau perjalanan yang mencari keuntungan dunia semata-mata. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-38 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-38 surah At-Taubah ini menjelaskan tanda-tanda kebenaran iman seseorang itu melalui jihad dan amal soleh, serta meletakkannya jiwa dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-15, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih.
summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika mushaddiqun. Sesungguhnya orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian terus percaya dengan tidak ragu-ragu lagi serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang yang benar-benar pengakuan imannya. Ayat ke-38 surah At-Taubah ini menunjukkan kepada kita mengenai cara bagaimana Allah Ta'ala memberi teguran kepada orang yang beriman untuk mengikuti berjihad di jalan Allah Ta'ala. Ada juga golongan yang hati mereka lemah. Mereka mengemukakan pelbagai alasan yang remeh. Datanglah ayat ini sebagai kecaman kepada orang yang lemah iman dan memberi peringatan kepada orang yang beriman akan bahayanya perpecahan sesama sendiri. Pada ayat yang ke-38 surah At-Taubah ini juga menjelaskan juga bahawa kenikmatan hidup di dunia, jika kita bandingkan dengan kenikmatan hidup di akhirat, sesungguhnya tidak seberapa nilainya, melainkan sedikit sangat. Kenikmatan hidup di dunia masih diliputi oleh pelbagai kerisauan dan kegelisahan. Sedangkan kenikmatan hidup di akhirat kekal selama-lamanya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-38 surah At-Taubah ini ialah, pertama, umat Islam perlu meletakkan diri, jiwa dan harta di jalan Allah. Jihad merupakan tanda kebenaran iman seseorang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, umat Islam perlu mengambil pengajaran dari teguran yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada orang yang memberikan alasan untuk berjihad di jalan Allah. Mereka lebih memilih untuk bersenang-senang di rumah berbanding bersusah payah mengikuti Rasulullah SAW berjihad di peperangan Tabuk. Yang ketiga, kehidupan di dunia hanyalah kesenangan dan kenikmatan yang akan mengalami kemusnahan dan kehancuran, tidak kekal lama dan hanya cenderung memperdayakan orang yang telah terpedaya sehingga dia berkeyakinan bahawa tidak ada negeri lain selain dunia ini dan tidak ada tempat kembali lagi selepas ini. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.